Okay, welcome back again. Kita sambung ya perbincangan kita subtopik yang terakhir iaitu homeostasis dalam tumbuhan. Okay ya, bagi bab 3 koordinasi dan gerak balas. In my previous lesson saya telah bincangkan tentang homeostasis dalam manusia dan haiwan. Hari ini kita pergi kepada tumbuhan. Okay ya. So homeostasis ini juga berlaku ke dalam tumbuhan, okey. Juga berlaku dalam tumbuhan untuk mengawal atur kadar kehilangan air. Okey ya, supaya dia tidak layu. Okey ya, dia mengawal kadar kehilangan air daripada tumbuhan supaya dia tidak layu. Proses kehilangan air ini dikenali sebagai proses transpirasi. Dan apa itu proses transpirasi? Proses transpirasi ialah proses kehilangan air daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Okey ya, melalui stoma. Kita lihat apa itu kepentingan proses transpirasi ini. Okey ya. Kepentingan transpirasi dia membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan yang lain. Okey ya. Seperti kita bila kita peluh, okey ya, bila manusia berpeluh, peluh tu tersejat daripada kulit kita memberi kesan penyejukan kan? Okey, situasi yang sama, proses penyejatan air dari tumbuhan ni dia memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan pada hari yang panas. Okey ya, itu ialah kepentingan yang kedua lah. Okey ya. So penyejatan air daripada daun memberikan kesan penyejukan okey ya, kepada tumbuhan pada hari yang panas. Okey, pada hari yang panas kita lihat. Okey, kita lihat bagaimana dia berlaku ya. So proses penyerapan ya. So di sini proses penyerapan kita lihat penyerapan. Okey ya. Air dan garam mineral berlaku. Air dan garam mineral daripada tanah ya, daripada tanah melalui akar. Okey, so akar dia akan menyerap air dan bersama dengan garam mineral yang diangkut ke atas. Okey ya. So bila air hilang ya melalui proses transpirasi, dia memberi kesan tarikan ya. Okey ya. Dia memberi menghasilkan daya tarikan. So ini membolehkan air itu diangkut ke bahagian atas tumbuhan melawan graviti. Okey ya, kita lihat. Okey ya. So pada hari yang panas, okey ya, proses transpirasi berlaku. So bila transpirasi ini berlaku, dia memberi kesan daya tarikan lah yang boleh menarik air daripada bawah tanah, okey, daripada akar sampai ke bahagian tumbuhan yang lain.
So kita lihat apa yang berlaku. Yang pertama, bahagian akar tumbuhan. Okey ya, akar yang akan menyerap ya, bahagian akar tumbuhan menyerap air okey dan mineral daripada tanah, menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Okey ya. Kemudian dia diangkut, ditarik ke atas bahagian tumbuhan. So yang kedua ialah transpirasi pula. Okey, transpirasi pada daun menghasilkan daya tarikan. Okey ya, dia menghasilkan daya tarikan untuk menarik air ke bahagian atas tumbuhan. Okey ya. Batang tumbuhan. So air boleh bergerak daripada akar ke batang dan ke daun. Okey ya, sampai ke hujung tumbuhan tersebutlah, bahagian atas tumbuhan tersebut. Okey. So itu proses transpirasi ya. Okey, kita lihat seterusnya. Lihat apa tu stoma. Okey, stoma ialah pembukaan. Okey ya, stoma ni dia yang kita lebih kenali sebagai liang stoma ya, liang stoma. Liang stoma ni dikawal oleh sel pengawal. Okey ya. Sel pengawal okey mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Dia mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Okey. So selalunya pada waktu siang, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas. Okey ya. So kita lihat pada waktu siang. Okey ya. Stoma akan terbuka untuk pertukaran gas. Okey ya. Stoma terbuka. Okey. So untuk pertukaran gas lah. Untuk pertukaran gas. Okey. Pada masa yang sama, wap air akan hilang daripada daun dan hal ini menyebabkan kadar penyerapan air oleh akar meningkat. So kita lihat ya, pada waktu siang stoma terbuka, pertukaran gas berlaku. Pada masa yang sama, wap air hilang daripada daun okey, wap air akan hilang daripada daun. Okey, dan ini akan menyebabkan kadar transpirasi meningkatlah. So kadar transpirasi meningkat. Bila kadar transpirasi meningkat, lebih banyak air akan diserap oleh akar. Okey. So kadar penyerapan air meningkat. Kadar penyerapan air di akar meningkat. Okey, itu yang berlaku semasa waktu siang.
Okey ya. Pada waktu suhu yang terlalu tinggi, contohnya selalunya lebih pukul 1 ya. Bila keamatan cahaya dia sangat tinggi ya. Okey. Pada suhu yang tinggi, ini berlaku bila keamatan cahaya adalah maksimum. Keamatan cahaya matahari maksimum. Okey, keamatan cahaya matahari maksimum. Sel stoma ni dia akan tutup. Okey ya, stoma akan tertutup. Liang stoma akan ditutup. Stoma akan ditutup. Ini ialah untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan melalui proses transpirasi. Okey, untuk mengurangkan kadar sejatan air daripada daun, mengurangkan kadar sejatan air daripada daun melalui proses transpirasi. Melalui proses transpirasi. Okey. So dengan tu boleh mengelakkan tumbuhan itu daripada layu. Okey ya, boleh mengelakkan tumbuhan daripada layu. Tumbuhan daripada layu kerana kehilangan air yang banyak. Okey ya. So itu ialah kepentingan apa kita kata stoma lah. Okey ya. So bila pada waktu siang, bila keamatan cahaya dia adalah maksimum, okey ya, dia akan terbuka. Tetapi kalau dia pada suhu yang tinggi, iaitu keamatan cahaya matahari yang maksimum, yang sangat tinggi, dia akan tutup untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan. Okey. Okey, kita lihat last part. Kita pergi kepada part yang subtopik yang terakhir, iaitu kepentingan homeostasis. Okey ya. Kepentingan homeostasis. Okey, homeostasis penting ya dalam manusia, haiwan dan juga tumbuhan lah. Okey ya. Ini ialah penting untuk menyediakan satu keadaan yang optimum. Okey ya. Untuk menyediakan keadaan yang optimum. Keadaan yang optimum. Okey ya. Supaya sel dapat berfungsi dengan dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan cekap. Okey ya, supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolisme dengan efisien. Dengan efisien. Okey ya. Ini kerana semua tindak balas, iaitu aktiviti metabolisme, semua tindak balas kimia dikawal oleh enzim. Okey ya. Semua tindak balas kimia dalam sel dikawal oleh enzim. So sebarang perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim. Okey ya. So sebarang perubahan suhu akan mengawal aktiviti, akan mengganggulah aktiviti enzim tersebut. Okey ya. So perubahan suhu
akan mempengaruhi aktiviti enzim. Perubahan suhu akan mempengaruhi aktiviti enzim. Okay, thank you very much. Itu sahaja untuk hari ini. So dengan tu kita dah habis bab 3. In my next lesson, perbincangan seterusnya kita akan sambung dengan bab 4 iaitu pembiakan seks dengan aseks. Okay, kita lihat. We'll see you again in the next lesson. Thank you.